akan datang kepada dia. Malaikat tu akan buat apa? Malaikat itu akan mengatakan, yaqulun, malaikat itu akan berkata, salamun alaikum. Malaikat buat apa? Malaikat ucap salam, selamat sejahtera kepada kamu. Lepas tu malaikat sebut apa lagi? udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Lepas tu malaikat kata, masuklah engkau ke dalam syurga disebabkan amal yang pernah engkau lakukan. Maknanya kalau nak tahu kita destinasi kita di hari akhirat, maka kita boleh dapati maklumat itu apabila nak mati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan membaca insya-Allah beberapa lagi ayat-ayat yang Allah telah pun himpunkan dalam suratul Waqiah berkenaan dengan balasan yang Allah berikan kepada dua lagi golongan manusia, iaitu untuk golongan kanan dan juga golongan kiri. Hari yang sebelumnya kita telah mengetahui bahawasanya bagi golongan as-sabiqun as-sabiqun yang digelar dengan golongan al-muqarrabun, mereka akan didatangi oleh para malaikat yang telah menyampaikan tiga perkara, iaitu rauhun, raihan dan juga wajannatun na'im. Jadi ayat yang kita akan baca pada pagi ini ayat yang ke-91. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ. Terjemahan ayat, فَسَلَامٌ لَكَ, maka akan disampaikan kepada golongan yang ini dengan ucapan salam, iaitu selamat sejahtera, laka, untuk kamu. Untuk kamu ni siapa dia? Min ashabil yamin, iaitu kerana kamu daripada golongan kanan. Okey, ayat ini kita kena lihat ulasan yang telah dibuat oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Ayat 91 ini merujuk kepada peristiwa apa? Maka kalau kita baca di situ, Ibnu Katsir kata para malaikat akan menyampaikan berita gembira kepada mereka. Bila peristiwa ini? Iaitu peristiwa menjelang kepada kematian. Malaikat itu akan berkata kepada salah seorang daripada kumpulan kanan, fasalamul laka. Okey, dalam erti kata lain, para malaikat mengatakan kamu tiada halangan untuk kamu mendapat keselamatan kerana engkau daripada golongan kanan. Apa di antara contoh selamat tu? Maka kalau kita baca ulasan Qatadah dengan Ibnu Zaid rahimahullah, kedua-dua para ulama tafsir ini mengatakan
Salam fasalamul laka maknanya selamat daripada mendapat azab Allah, yang maklumat itu disampaikan oleh para malaikat Allah. Jelas So kalau golongan kanan, mereka akan dapat berita gembira dari sudut dia selamat daripada mendapat kemurkaan dan azab Allah. Maknanya malaikat bagi tahu, engkau mati sahaja, masuk dalam alam kubur sampai ke haram kiamat, kamu akan dijauhkan daripada azab. Kenapa dapat dijauhkan daripada azab? Kerana orang itu semasa di dunia dia menjadi golongan kanan. Ini ayat ini berbeza dengan golongan yang pertama. Kalau golongan yang pertama, dia dapat 3 perkara: rauhun, raihan, wa jannatun na'im. Tapi golongan kanan, Allah menyebutkan satu saja perkara. Ini menunjukkan ada perbezaan antara darjat golongan sabiqun dengan golongan kanan. Jadi nanti ketika mana kita didatangi oleh para malaikat yang Allah hantar ni, kita akan lihat apakah yang para malaikat itu sampaikan. Kalau para malaikat hanya menyebutkan engkau selamat daripada azab, maknanya kita adalah daripada golongan kanan. Baik, ayat 90 dengan 91, ayat yang kita baca pada hari yang sebelumnya dan juga hari ini, yang ni tuan boleh bacalah. Okey, tentang kemuliaan golongan kanan. Sampai Allah nak sebut juga istilah golongan kanan tu. Maknanya Allah juga memuliakan mana-mana manusia yang dekat dunia dia usaha menjadi golongan kanan. Apa itu golongan kanan? Apa amalnya telah kita kupas sebelum ini. Dan golongan kanan ini Allah akan jauhkan daripada api neraka. Maknanya dalam kubur sudah ada azab yang berbentuk api neraka. Apatah lagi di hari akhirat. Okey, selesai tentang golongan kanan. Sebelum saya pergi kepada golongan kiri, apa yang para malaikat akan sebut kepada mereka ketika nak mati, izinkan saya untuk menunjukkan bukti apa yang telah kita sebut pada hari yang sebelumnya, yang kita telah sebut. Malaikat yang terlibat dalam mencabut nyawa ini ada 2. Malaikat yang menjadi pembantu kepada malaikat maut. Malaikat ini dia akan ambil roh daripada kaki sampai ke hulqum. Okey, dalil di dalam Quran yang kata malaikat maut ada pembantu dia, kita rujuk satu ayat dalam suratul Al-An'am. Tapi tak ada nota. Ini baru masuk, saya baru letakkan nota ni untuk menunjukkan bukti. Sebab apabila sebut tentang perkara gaib, malaikat ke syurga ke akhirat ke alam barzah ke, tidak boleh memperkatakan sesuatu tetapi mesti kena ada sandaran. Sebab benda gaib. Tak boleh kata begini dan begini tapi hanya pendapat. So dia perlu ada sandaran dia. So dalam surah Al-An'am ayat nombor 61, muka surat 135 ayat ini dalam Quran, ayat ini membuktikan masa kita nak mati nanti, rupanya bukan malaikat maut saja, rupanya ada malaikat-malaikat lain. Okay, kita tengok ayat dia. Ayat dia ni tuan-tuan ambil dekat yang saya kuningkan tulisan tu, iaitu ayat yang Allah mengatakan idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna.
Jumpa tak perkataan tawaffatuhu? Tawaffatuhu tu maksudnya wafat, matilah. Rusuluna. Okey, tengok terjemahan dia. Okey, Allah mengatakan ayat ni semua pasal malaikat tau. Masa kita hidup, Allah hantar juga malaikat. Tapi malaikat apa? Malaikat hafazah. Kita ni masih hidup, Allah hantar malaikat hafazah. Itu yang Allah kata, wa yursilu alaikum hafazatan. Allah kata dan mengutus kepada kamu malaikat-malaikat pengawal. Kita ni masa hidup, kita ada malaikat yang kawal kita, dipanggil malaikat hafazah. Salah satu malaikat yang mengawal kita adalah malaikat yang berada di kanan dan kiri kita. Dia kawal kita. Dia buat baik apa hari ini, dosa dia apa, kesalahan dia apa, kebaikan dia apa. Tu dipanggil malaikat pencatat amal. Ada juga para ulama tafsir kata malaikat pengawal ni adalah malaikat yang dia memang mengawal kita daripada perkara-perkara yang boleh mendatangkan musibah, termasuk kawal daripada syaitan. Tapi apabila nak mati dah, so malaikat tu dia tak boleh kawal lagi dah. Sebab orang yang dia kawal selama itu, dia sudah sampai kepada ajal mati dia. Maka Allah buat apa? Sehingga apabila sampai ajal maut kepada salah seorang antara kamu, lalu utusan-utusan kami. Maksud dia apa? Allah kata apabila sampai nak mati, datang pula utusan-utusan kami. Utusan-utusan tu dia guna kalimah rusul. Nampak tak kata rusuluna? Okey, kita kena faham begini. Kalau satu utusan, Allah akan guna kalimah rasul. Ra, sim, waw, lam. Tapi kalau banyak utusan, dia akan guna kalimah rusul. Ra, sim, lam. Jadi utusan dekat sini siapa? Adalah malaikat. Maknanya waktu kita nak mati, Allah hantar beberapa malaikat untuk mengambil nyawanya. Maka Al-Imam Ibn Katsir, bahkan ulama tafsir lain kata apa? Ayat ini cerita tentang yang akan membantu malaikat maut, ada lagi beberapa para malaikat. Okey, itu dalil dia. Okey, saya tunjukkan dalil di manakah ada menyebut tentang malaikat maut. Okey, sebenarnya kalau kita nak sebut satu malaikat, penjodoh bilangannya adalah kalimah yang tepat, kita kena panggil malak. Tapi tak apalah, orang Melayu ni kita guna juga malaikat-malaikat lah. Tapi sebenarnya dalam Al-Quran, kalau ia berbentuk plural, bilangan banyak, bagi malaikat malaikah. Tapi kalau satu malaikat, malak. Jadi dalam surah Sajadah, kita pernah belajar sebelum ini, ayat nombor 11, muka surat 415. Nanti kalau buka Quran, cari ayat ini. Kalau tak jumpa juga, dah tak lama dah tu. Okey, muka surat 14 Sajadah. Okey, dalam ayat ini Allah menyebutkan kita nanti macam mana Allah wafatkan. Tengok perkataan wafat. Kita orang Melayu penuh dengan setelah kita ni sopan santun punya banyak. Kalau sebut wafat dipakai kepada siapa? Kalau untuk para nabi kita panggil wafat. Kalau orang biasa dipanggil meninggal dunia. Kalau bukan Islam dipanggil tak ada, sebenarnya semua sama, wafat. Nanti kalau ada orang sebut jam 10 ni kita ada satu jenazah yang telah wafat, tuan-tuan jangan kejut, wafat? Tak, Quran memang kata kalau mati diguna juga istilah wafat. Tengok dalilnya, Tuhan kata apa? Qul yatawaffakum, wafat.
Qul yatawaffakum malakul maut. Dekat ayat ni Allah mengatakan, saya tak masukkan terjemahan ayat dia, saya ambil terjemahan ayat yang tadi tu. Tapi boleh faham ayat ni Tuhan kata apa? Katakanlah wahai Muhammad, nanti kamu akan diwafatkan oleh malak maut alladhi yang wukila wakil. Setiap daripada kita ni Allah akan wakilkan satu malaikat maut datang kepadanya ketika nak mati. Okey, jelas Okey. Sekarang saya nak tunjukkan bukti lain. Ini kita kempen untuk cinta kepada mati. Jangan bimbang untuk mati. Tapi kalau Allah tawarkan mati sekarang, nak tak? Saya tak nak lagi lah. Banyak lagi dosanya amal kan. Tapi jangan takut mati. Kerana mati ini dia adalah permulaan nak pergi kepada merasai nikmat. Tapi kena bersiap sedia di dunia lah, nak kena buat apa? Kita pernah sebut dalam surah Rahman, masih ingat dalam surah Rahman, salah satu nikmat yang Allah beri kepada manusia adalah pada mati. Kerana mati ini merupakan jalan nak merasai nikmat Tuhan, nikmat syurga tu. Jadi siapa nak merasai permulaan nikmat syurga, kena apa? Dia kena mati. Tapi dia bersiap sedia untuk mati. Malaikat yang datang tu malaikat yang mana? Okey, saya tunjukkan contoh dalam ayat Quran lain. Ada malaikat datang, dia bawa ucapan salam. Dia bagi salam. Nanti kalau ada orang bagi salam, tak ada orang kiri dan kanan, maknanya tak mati dah tu. Okey, tengok Allah sebut dalam Quran. Yang ini saya ambil rujuk Suratul Nahl, surah Lebah ayat 32, muka surat 270 dalam Quran. Ayat ni Allah kata apa? Alladhi tatawaffahumul malaikah. Jumpa perkataan wafat malaikat. Tengok Tuhan kata apa? Malaikat Allah kata mereka akan diambil nyawanya, diwafatkan oleh malaikat. Maknanya ramai malaikat. Dalam keadaan orang nak mati tu macam mana? Tayyibin. Dia berada dalam keadaan yang bersih suci. Bersih suci tu maksudnya kalau kita mati dalam keadaan bersih daripada kesyirikan, tambah-tambah lagi dia bertaubat kepada Allah, maka para malaikat akan datang kepada dia. Malaikat tu akan buat apa? Malaikat itu akan mengatakan yaqulun. Malaikat itu akan berkata salamun alaikum. Malaikat buat apa? Malaikat ucap salam, selamat sejahtera kepada kamu. Lepas tu malaikat sebut apa lagi? Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Lepas tu malaikat kata, masuklah engkau ke dalam syurga disebabkan amal yang pernah engkau lakukan. Maknanya kalau nak tahu kita destinasi kita di hari akhirat, maka kita boleh dapati maklumat itu apabila nak mati. Maka tuan bayangkan, kalau kita nak mati, malaikat menyebut masuk syurga, maknanya seronok tak? Maka roh yang berada dalam badan itu, dia akan keluar dalam keadaan yang sukarela. Okay, saya sebut lagi contoh ayat lain ni tentang mati ni. Okay, ada 3 berita gembira yang lain yang Allah akan sampaikan kepada orang yang nak mati kalau dia benar-benar beriman.
dia jaga tauhid dia tu. Ini Allah sebut dalam surah Fussilat ayat 30, muka surat 270 ayat ni di dalam Quran. Okay, kita tengok bukti dia. Allah kata apa? Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Allah kata sesungguhnya orang yang semasa hidupnya dia selalu berpegang dengan dia berkatakan Tuhan kami adalah Allah. Lepas tu Allah kata orang yang berpegang kepercayaan seperti itu, dia istiqamah dia, maka ketika dia mati Allah kata apa? Tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turunlah para malaikat kepada mereka. Okey, maknanya bukan satu malaikat, ramai malaikat. Malaikat yang turun tu dia sebut 3 perkara. Alla takhafu. Malaikat kata, janganlah engkau bimbang. Kau jangan takut nak mati ni, dia kata. Yang kedua, malaikat kata apa? Wala tahzanu. Malaikat kata apa? Jangan kau bersedih nak mati. Jangan sedih nak tinggalkan keluarga, jangan sedih nak tinggalkan harta. Yang ketiga, malaikat kata apa? Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Malaikat tu akan kata, terimalah berita gembira, kamu akan dapat syurga yang Allah janjikan kepada kamu. So agak-agak orang yang nak mati tu dia gembira tak? Benda ni dia berlaku dengan cepat kerana malaikat daripada cahaya. Maka roh itu secara tak langsung dia memang akan mudah untuk keluar. Dia akan keluar daripada badan. Tapi jika malaikat tu datang, dia sebut perkara yang bermula ayat nombor 92, 93 sampai 95. Apa yang berlaku kepada roh itu? Roh itu dia tidak keluar, tetapi apa yang para malaikat buat kita dah sebut dah sebelum ni. Tapi saya tak sebutkan ayat dia. Saya akan sebutkan ayat dia, tapi kita kena sambung esok pagi insya-Allah. Kalau Allah panjangkan umur kita, Allah lapangkan dada kita, beri kita rahmat dan sebagainya, insya-Allah kita akan tamatkan pengisian tadabbur ringkas suratul Waqiah pada keesokan hari insya-Allah. So kita berhenti dekat ayat nombor 91. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita menjadi golongan as-sabiqun dan juga golongan kanan. Semoga Allah mengutuskan para malaikat yang menyampaikan berita gembira kepada kita apabila kita hampir mati. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.